Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, was-sabi'u wal-khamsuna al-jihadu wa fihi al-murabatatu. Dan bermula waw istinaf as-sabi'u wal-khamsuna, bermula cabang iman yang ke-57, ialah khabar al-jihadu, ialah berjihad. Wa fihi, dan padanya, pada jihad itu, mubtada' muakhar, al-murabatatu. Waw istinaf, fihi jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, al-murabatatu tu mubtada' muakhar. Iaitu murabatah, sekali akan sebutlah murabatah tu, iaitu seseorang manusia melazimi dirinya itu taat pada Allah Ta'ala. Itu pun salah satu daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang secara umum lah. Bila dia taat, dia melazimi diri dia itu mentaati Allah Ta'ala, maka dia menjauhi diri dia itu daripada maksiat. Maka kata dia, wa alaika bil jihadil akbari wa huwa jihadu hawaka. Wa alaika, dan atas engkau itu, jar majrur, bil jihadil akbari, dengan jihad yang besar. Bil jihadi jar majrur, al-akbari sifat. Mana? La, pastilah engkau itu berjihad dengan jihad yang besar. Apa jihad yang besar tu? Wa huwa, dan bermula dia di al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar sekali ialah jihadu hawaka, iaitu berjihad akan hawa nafsu engkau. Iaitu berjihad menentang hawa nafsu. Bila sebut hawa nafsu sini, hawa nafsu yang jahat lah, bukan hawa nafsu yang baik. Hawa nafsu yang jahat. Maka itulah jihad yang paling besar sekali dalam kehidupan berbanding dengan jihad-jihad yang lain. Mana jihad yang perlu diutamakan ialah jihad yang menentang hawa nafsu. Fa innahu akbaru a'daika, ay fa inna hawaka akbaru a'daika. Maka sesungguhnya nafsu engkau itu, khabar akbaru a'daika, ialah musuh engkau yang paling besar. Idhafat sifat kepada mausuf. Yakni a'da'uka al-akbar, itu asal. Jihad, musuh engkau yang paling besar ialah hawa nafsu. Jadi kalau dalaman hawa nafsu baik, maka berjihad di jalan Allah Ta'ala yang di luar hawa nafsu pula juga baik. Tapi kalau dia tu nak menentang musuh di dalam dalaman dia sendiri, jiwa dia sendiri,
Diri dia sendiri pun ada masalah, apatah lagi nak menentang orang kafir. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah fa'il oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala tu fi mahalli nasbin, hal bagi Allah. Kerana atas kaedah al-jumlatu ba'da al-ma'rifati halun. Jumlah selepas ma'rifah itu hal. Itu dalam surah disebut qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Surah At-Taubah ayat 123. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka itu alladzi. Qatilu, hendak peranglah oleh kalian. Hendak bunuh, saling berbunuhlah oleh kalian. Qatilu atas wazan qatala yuqatilu muqatalah. Qatala yuqatilu, buang ia mudhara'ah jadi qatilu. Bunuhlah kalian. Perangilah oleh kalian. Alladzina yalunakum. Maf'ulun bih akan orang-orang yang yalunakum minal kuffari. Orang-orang yang yalunakum, yang mengelilingi oleh mereka itu alladzina, iaitu orang yang kafir lah. Kum maf'ulun bih akan kalian. Minal kuffari, daripada kuffar. Siapa dia alladzina? Bayan minal kuffari, daripada orang-orang yang kafir. Ni bunuh siapa ni? Kafir mana? Kafir harbi lah. Bukannya kafir semata-mata. Kafir zimmi haram bunuh. Kerana dia di bawah perjanjian ataupun di bawah keamanan orang Islam. Tidak boleh bunuh orang kafir zimmi, hukum dia haram. Kena bunuh kafir harbi sahaja. Surah At-Taubah ayat 123. Fal hawa aqrabul a'da'i ilaika. Maka bermula hawa nafsu itu, hawa mubtada', khabar aqrabu, terlebih dekat ia hawa nafsu. Terlebih dekat ia al-a'da'i, musuh. Ai al-a'da'ul aqrab. Idhafah sifat kepada mausuf. Musuh yang paling dekat hawa nafsu yang jahat. Dia suruh berjihad, dia suruh menentang, dia suruh bersungguh-sungguh dalam menentang hawa nafsu, tu yang utama. Wala syai'a ashaddu kufran indaka min nafsika. Wala syai'a isim la linafil jinsi, ashaddu khabar la linafil jinsi, kufran tamyiz, indaka dharaf makan, ka mudhafu ilaih, min nafsi jar majrur, ka mudhafu ilaih. Wala syai'a ay wala syai'a kufran, wala syai'a ashaddu. Tidak ada sama sekali jenis sesuatu pun yang asyaddu, terlebih bersangatan nisbah kufur, indaka, di sisi engkau, min nafsika, daripada diri engkau. Asyaddu min. Kerana tidak ada yang lebih dahsyat dia punya keingkaran, kekufuran terhadap Allah Ta'ala di sisi engkau, melainkan diri engkau sendiri. Nafsu. Nafsu yang jahat. Nafsul lawamah. Nafsul ammarah. Dia tidak masuk pada nafsul mutmainnah lagi. Fa inna nafsaka, maka sesungguhnya diri engkau itu, nafsu engkau itu, diri engkau itu, isim inna, fi kulli lahzatin, pada setiap saat, pada setiap detik, fi kulli jar majrur wa huwa mudhaf, lahzatin mudhafun ilaih. Setiap waktu, setiap detik itu khabar takfur. Kufur, mengkufuri ia, mengingkari ia nafsu engkau. Ni'matallahi, akan maf'ulun bih, ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mata maf'ulun bih wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Alaika, atas engkau, min ba'di ma ja'atka, daripada selepas barang yang mendatangi ia barang tu akan ikau. Jadi dia kata setiap lahzah, setiap detik itu nafsu kita mengingkari nikmat yang Allah beri kepada engkau selepas didatangkan nikmat tu pada kita. Selepas datang perkara tersebut, kurniaan tersebut kepada kita. Jadi ma tu kena kepada kurniaan Allah Ta'ala lah, nikmat yang Allah Ta'ala beri tu.
Selepas Allah Ta'ala beri, maka setiap lahdah, setiap detik manusia biasanya akan mengingkari, akan mengkufuri nikmat. Itulah istilah dalam mazhab Syafi'i panggil kufur nikmat ketika mana seseorang itu tidak melaksanakan sembahyang. Dia tidak kufur iman, dia kufur nikmat. Jadi kufur nikmat hukum dia dosa, hukum dia haram, tidak jatuh iman lagi. Fa innaka idza jahadta nafsaka khalasa lakal jihadul akharu fil a'da'i. Fa innaka sifat isim inna sesungguhnya engkau idza jahadta jumlah tu jadi khabar inna. Jumlah khabar inna iaitu syarat dan jawab tu. Idza jahadta apabila berjihad ia oleh engkau, bersungguh-sungguh ia oleh engkau menentang hawa nafsu, nafsaka maf'ulun bih akan diri engkau. Ka mudhafu ilaih. Jawabnya khalasalakal jihadul akharu. Niscaya selamatlah bagi engkau itu fa'il al-jihadu oleh jihad sifat al-akharu yang lain. Fil a'da'i pada musuh-musuh. Jar majrur. Mana nak menentang musuh lain, sebelum kamu nak menentang musuh lain tu, kamu menentang nafsu diri sendiri tu. Sebab tu nak pilih tentera-tentera nak menentang musuh tu, pilih tentera yang hebat. Hebat dari sudut kerohanian dia. Tu Bila kerohanian dia hebat, maka dia akan menentang musuh pun hebat. Tapi kerohanian dia tu lembek, kerohanian tu ada masalah, maka dia akan ada masalah untuk berjihad menentang orang kafir. Sebab tu orang-orang munafik zaman Nabi SAW tak boleh nak perang. Sebab dia ada masalah dalam keimanan hati dia. Dia itu orang yang munafik. Dia tu orang yang munafiq. Bila orang munafik i'tiqad pula tu, maka dia tidak boleh nak kalau dia munafik i'tiqad, maka dia tidak boleh untuk menentang orang kafir tu. Kerana diri dia sendiri masalah dah. Kufur kepada Allah Taala. Orang munafik tu kufur i'tiqad lah, tapi di sisi Allah sahaja. Di sisi manusia dia Islam, dia ucap syahadah. Wa minal hikmati qawlu syairi min bahri rajazi. Dia kata wa minal hikmati, dan sebahagian daripada hikmah itu qawlu mubtada muakhar asy-syairi mudhafu ilaih minal hikmati jar majrur. Ialah qawlu syairi, ialah perkataan syair min bahri rajazi. Min bahri jar majrur wa huwa mudhaf al-rajazi mudhafu ilaih. Bahar rajah ni mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Tu bahar rajas. Dia kata faharibil akfa'a wal aqr faharibil akfa'a wal aqrana fal mar'u la yuharibu sultana. Faharibil akfa'a فحارب الأكفاء والأقران فالمرء لا يحارب السلطان. Faharib, maka hendak perangilah oleh engkau al-akfa'a wal-aqrana. Akfa' sama dengan aqran. Al-akfa'a akan akfa' ni orang yang bersamaan dengan engkau lah. Sama macam al-aqrana. Maka hendaklah perangi oleh engkau akan orang yang benda-benda yang menyertai engkau wal aqrana dan hawa nafsu engkau. Akfa dengan aqran lebih kurang sama je, maknanya suruh menentang hawa nafsu. Akfa ni asalnya orang akfa orang yang orang yang sentiasa mengiringi kita, nafsu. Wal aqrana orang yang sentiasa mendampingi kita, nafsu sini, nak kata nafsu. Fal mar'u, maka mubtada, bermula seseorang individu itu la yuharibus sultana, tidak berperang ia, tidak memerangi ia. Ya al mar'u la yuharibu khabar, as-sultana maf'ulun bih. Alif tu alif itlaq, alif tambahan saja untuk syair. As-sultana akan penguasa, dia tidak akan memerangi penguasa, dia tidak akan memerangi sultan, pemerintah, tak akan perang, tapi perang diri dia sendiri. Kita dilarang memerangi pemerintah walaupun zalim sekalipun. Tu dia akan jadi burah. Jadi macam burah lah pula. Hukum burah menentang pemerintah.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa 'alaika birribati. Tadi kata wa fihi al-murabatah. Dalam jihad itu ada murabatah. Saya dia akan sebut ar-ribat tu apa. Maka mestilah atas kau itu ar-ribat. Ar-ribat iaitu saya dia akan sebut ribat tu ialah seseorang insan, seseorang manusia melazimi diri dia taat pada Allah Taala selama-lamanya. Fa innahu maka sesungguhnya ribat itu isim inna min khabar. Sabitun sabi ia min afdali ahwalil mu'mini. Sebahagian daripada keadaan-keadaan orang yang beriman yang paling afdal, yang paling utama. Afdali ahwali, diidhafah sifat kepada mausul lah. Keadaan-keadaan mukmin ini peseng sifat mukmin. Keadaan mukmin yang paling afdal ialah ar-ribat, iaitu melazimi diri dia taat pada Allah selama-lamanya. Fa kullu insanin idza mata yukhtamu lahu ala amalihi illa al-murabita. Fa kullu insanin maka setiap insan, bermula setiap insan itu, setiap manusia itu, kullu mubtada insanin mudhafun ilaih. Jumlah syarat dan jawab tu khabar kullu. Idza mata apabila telah meninggal ia kullu insan. Jawab yukhtamu lahu ay lil insan. Niscaya ditutupkan bagi seorang manusia itu ala amalihi ala amalil insan. Atas pekerjaan ataupun atas amalannya amalan insan. Setiap insan apabila mati yukhtamu lahu ala amalihi. Habis amal dia situ ya. Dihabiskan, ditutupkan bagi seorang itu atas amalnya bila dia mati. Illal murabita, melainkan orang yang murabit, iaitu orang yang melazimi taat dia pada Allah, dia punya pahala, dia punya amal dia tak habis itu. Ada yang berterusan. Ada yang berterusan. Fa innal murabita, maka sesungguhnya orang yang sentiasa melazimi diri dia taat pada Allah itu khabar yanmu. Yanmu berkembang. Berkembang ia murabit, berterusan. Ia murabit itu ila yaumil qiyamati, sehinggalah kepada hari kiamat. Ila yaumil qiyamah, iaitu berkembang nisbah pahala. Nisbah pahala dia berterusan, pahala dia tu. Pahala dia berterusan. Kadang-kadang ada yang dia buat amalan solehnya nisbah dia menyampaikan ilmu ke al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, maka dia dapat pahala berterusan. Dia infak fi sabilillah, wakaf, maka dia dapat sesuatu balasan yang berterusan. Doa orang soleh, doa orang soleh iaitu anak dia tu, dia ada anak banyak, semua doakan dia dapat doa yang berterusan. Tu antara benda-benda yang boleh menyebabkan berkembangnya pahala-pahala dia walaupun telah mati. Wa ya'manu, dan sentosa selamat ia orang yang murabit tadi. Fattanail qabri maf'ulun bih, akan dua fitnah kubur. Siapa dia tu? Badal munkaran wa nakiran ataf, iaitu malaikat munkar dan nakir. Orang yang sentiasa melazimi hidup dia dengan Allah Ta'ala itu akan bebas daripada munkar nakir secara mutlak. Jadi kita beri amalan, amalan-amalan yang tidak perlu, amalan-amalan yang tidak boleh, munkar nakir, beri fitnah ataupun tidak berlakunya fitnah kubur. Baca al-mulk lah, baca sajadah malam-malam lah, baca surah al-ikhlas ketika mati sakit nak nazak lah. Kemudian macam-macam. Tapi dia kata sini al-murabitatu, orang yang sentiasa melazimi taat pada Allah juga dia tu bebas daripada fitnah kubur. Bukannya nak fitnah saya saja. Warribatu wa istinaf, ar-ribatu mubtada ayyul zima ta'wil masdar khabar. Ay ilzamul insani nafsahu, gitu. Bermula ribat ni maksudnya keterkaitan hati, keterkaitan sesuatu lah. Rabit ni. Ribat, rabtu. Ikat. Ayyul zima, bahawa melazimi ia fa'il al-insanu oleh seorang manusia, maf'ulun bih nafsahu nafsal insani, akan diri manusia itu,
Maf'ul bih kedua, ta'atallahi, akan mentaati Allah Ta'ala. Idhafat masdar pada maf'ul. Daiman, selama-lamanya. Min ghairi haddin, tanpa had, tanpa batas. Daiman, ay hala kaunihi daiman. Hal keadaannya itu senantiasa begitu. Min ghairi haddin, tanpa ada batasan tertentu yang sifat. Yang yantahi ilaihi, yang habislah ia insan itu ilaihi ilal haddi, kepada had tersebut, tak habis. Itu orang yang ribat ni ialah seorang manusia melazimi diri dia taat pada Allah senantiasa selama-lamanya sampai habis umur. Allah. Fa idza rabata nafsahu bihadzal amri fahuwa murabitun. Fa idza, maka apabila rabata, Fa'idha rabata, apabila melazimi oleh seseorang patuh pada Allah, maf'ulun bih nafsahu nafsal insan, akan dirinya diri seorang insan. Dia melazimi diri dia itu patuh pada Allah akan diri dia bihadzal amri, dengan perkara ini. Bihadza jar majrur, al-amri badal. Jawab, fahuwa, maka bermula dia insan tersebut, khabar dipanggil sebagai murabitun. Iaitu rabata yurabitu murabatah wa huwa murabitun, iaitu orang yang mengikatkan diri dia taat pada Allah selama-lamanya. Isi fa'il je lah. Waribatu fil khairi kullihi lam yakhtassa ataupun lam yakhtass. Dia biasa kalau sabdu belakang tu dia majzum, dia akan beri atas lah. Lam yasihha, lam yakhtas. Sebab kita nak sambung wasal. Kalau di atas dasar wasal lah, kalau tak mau wasal jadi majzum. Lam yakhtas. Lam yakhtassa bihi khairun, fa'il. Khairun tu min khairin jar majrur. Waribatu mubtada, waribatu, dan bermula kepatuhan tersebut fil khairi, pada kebaikan, kullihi, taukid bagi al khair, ay kullil khairi, semua kebaikan itu khabar. Lam yakhtassu bihi. Waribatu fil khairi kullihi. Bukan. Waribatu fi ta'alluq satu mahzuf khabar. Dan bermula kepatuhan tersebut itu sabitun fil khairi, pada kebaikan, kullihi kullil khair, semuanya semua kebaikan. Kepatuhan tersebut pada perkara kepatuhan ataupun kelaziman hati dia terhadap taat pada Allah tu berlaku pada semua jenis kebaikan. Tak kisahlah bayang ke, puasa ke, mengaji ke, zikir ke, sedekah ke. Lam yakhtas bihi khairun min khairin. Lam yakhtassu bihi, tidak khusus bihi, dengan dia, dengan ribab itu, fa'il. Khairun, oleh satu kebaikan, min khairin, daripada kebaikan lain. Dia bukan ribab ni, dia menentukan salah satu kebaikan tak. Tidak dikhususkan pada mana-mana kebaikan. Bahkan dia meratai seluruh kebaikan. Dia melazimi diri dia pada kebaikan tersebut, dia panggil ribab. Dan orang tersebut panggil murabit. Bukannya tertentu kepada kebaikan tu saja. Fal kullu sabilullah, dan maka mubtada kullu bermula, ay kullu wahidin minal madhkur, ataupun kullu wahidin minal khair, itu sabilullah, khabar, iaitu jalan Allah Ta'ala. فَإِنَّهُ مَا شَرَّعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمُلَازَمَةِ الثُّغُورِ فَقَطْ وَلَا بِالْجِهَادِ. فَإِنَّهُ, maka sesungguhnya, dia panggil illah, kerana sesungguhnya sya'an, ataupun kerana sesungguhnya sabilullah, dia tulis kat bawah tu, sesungguhnya sabilullah, jalan Allah itu ialah khabar, ma barang, syarra'ahu Allahu, yang telah mensyariatlah akan dia akan barang, ma mausuliyah, syarra'ahu sillah, hu a'id, Allahu fa'il, oleh Allah Ta'ala, li'ibadihi, bagi hamba-hambanya Allah. Ay ya'malu, fa innahu ma syarra'ahu Allahu li'ibadihi ay ya'malu bihi.
ay ya'malu bihi, supaya beramal ia oleh mereka itu hamba-hamba, bihi dengan dia, dengan barang. Ibad tu lah. Ay ya'malu ibad, bihi ay bima. Kerana sesungguhnya sabilullah, jalan Allah itu ialah sesuatu yang telah mensyariatkan akan sesuatu oleh Allah pada hamba-hamba Allah, supaya beramal ia hamba-hamba bihi dengan dia, dengan mal. Itulah sabilullah. Sama ada amal tu wajib ataupun sunat. Apa-apa kebaikan dari sudut wajib dan sunat tu, semua tu sabilullah. Kerana semua tu disyariatkan Allah Ta'ala. Fala yakhtassu bimulamazati adh-dhuhuri faqat wala bil jihadi. Fala yakhtassu, maka tidak khusus ia. Fala yakhtassu, maka tidak khusus ia ribat itu. Bimulamazati adh-dhuhuri. Tu dengan melazimi ath-thughuri. Ath-thughuri ni dia panggil orang yang jaga batasan negeri. Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan, batasan negeri, ataupun orang yang melazimi, makna orang yang menetap di batasan-batasan yang perlu dijaga, macam askar tentera tu lah. Berada di garis hadapan. Menjaga keselamatan negeri. Tu bukan hak tu, bukan yang tu. Bukan hak tu saja dikhususkan, yang bila kita kata ar-ribat ataupun murabitah ni, tidak, bahkan merangkumi semua jenis kebaikan yang Allah Taala syariatkan. Bukan orang yang menjaga batasan negeri saja. Faqat wala bil jihadi, ay wala yakhtassu ribatu bil jihadi, ay bi mulamazatil jihadi. Bukanlah terkhususlah oleh ribat itu dengan melazimi jihad. Jihad perang lah. Bukan perang, dan bukan orang yang menjaga batas negeri saja yang panggil jihad ataupun panggil ribat. Bahkan setiap orang yang dia melazimi diri dia akan kebaikan yang Allah Ta'ala telah syariatkan, dia panggil ribat. Dan orang tersebut murabitah. Keterkaitan hati dia taat pada Allah Ta'ala selama-lamanya, tanpa ada had masa. Maka dia kata, qafa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulah isim inna, Allahi mudhafu ilaih, dia kata, qala, telah bersabda, khabar inna, telah bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi intidharis salati ba'da salati, pada menunggukan akan semayang, idhafat masdar kepada maf'ul, ba'da salati, selepas semayang. Dia kata gini, innal intidhar itu ribatun, sesungguhnya menunggu semayang tu adalah ribat, iaitu ribat, iaitu apa dia? Menunggu semayang itu adalah satu kepatuhan diri kita pada Allah Ta'ala. Satu kelaziman yang berlaku atas diri kita untuk patuh pada perintah Allah Ta'ala. Innahu ribat. Jadi bukanlah ribat itu hanya tertentu pada jihad fisabilillah. Sebab tu dalam kurungan muka surat sebelah tu dia kata was-sabi'u wal khamsuna al-jihadu, ialah jihad. Syu'abul iman seterusnya yang ke-57 jihad. Dan dalam jihad tu antaranya ada murabatah. Murabatah nisbah benda yang dibuat tu, benda yang diribatkan. Kalau murabitah orang yang ribat tu sendiri. Kalau benda yang diribatkan, benda-benda kebaikan lah. Benda-benda kebaikan yang dia buat tu lah, murabatah tu. Okay. Kemudian wasaminu wal khamsuna, dan bermula yang ke-58. Waw istinaf, al-thaminu wal khamsuna mubtada. Khabar ada'ul amanati, menunaikan akan amanah. Ada'u khabar wa huwa mudhaf, al-amanati mudhafun ilaih, idhafat sifat, idhafat masdar kepada maf'ul. Menunaikan amanah. Jadi kalau orang yang tidak menunaikan amanah, orang yang mengkhianati amanah, dia panggil munafiq amalan. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul la imana liman la amanata lah. La imana, tidak ada sama sekali jenis iman. Imana isim la linafil jinsi.
Liman. Itu khabar linafil jinsi. Bagi orang yang la amanata. Amanata isim la linafil jinsi. Lahu ay sabitun lahu. Khabar la linafil jinsi. Lahu jar majrur. Tidak ada sama sekali jenis iman, yakni kesempurnaan iman bagi orang yang tidak ada amanah sama sekali bagi orang tersebut. Jelaslah hadis ni. Rawahu ay rawah hadzal haditha fa'il Ahmadu oleh Imam Ahmad. Orang yang mengkhianati amanah tidak dia panggil sebagai orang yang beriman, orang yang sempurna iman, bahkan dia panggil munafiq. Wa fi hadis At-Tabarani, dan pada hadis Tabarani, hadis jar majrur. At-Tabarani mudhafun ilaih. Dalam hadis Tabarani disebut nasihu fil ilmi. Disebut apa? Nasihu fil ilmi. Fa inna khiyanata ahadikum fi ilmihi ashaddu min khiyanatihi fi malihi. Nasihu, berlaku jujurlah oleh kalian. Berlaku jujurlah pada kalian. Tu dia tulis tu. Kalau riwayat lain, tanasahu fil ilmi ay fi ta'allumihi wa ta'limihi, yakni allimuhu wa ta'allama yu'allimu. Allimuhu 'allama yu'allimu. Allimuhu wa tu'allimuhu ta'allama yata'allamu. Ta'allamuhu wa ta'allamuhu bi ikhlasin wa sidqi niyyatin. Dengan ikhlas dan betul niat. Itulah kata lurus. Mana nasihu orang, perbetullah oleh kalian. Mana ikhlaskanlah oleh kalian. Luruskanlah niat kalian. Fil ilmi, dalam ilmu. Dalam ilmu ni sama ada mengajar ataupun belajar. Fa inna khiyanata ahadikum fi ilmihi fi ilmi ahadikum. Maka sesungguhnya khiyanata isim inna. Berlaku khianat ahadikum oleh salah seorang pada kalian, idhafat masdar pada fa'il, ahadikum, ahadi mudhafu ilaih, kum mudhafu ilaih, fi ilmihi, pada ilmunya, pada ilmu ahadikum. Berlaku khianat pada salah seorang daripada kalian dalam ilmu, asyaddu khabar inna. Terlebih dahsyat min khiyanatihi, daripada khianatnya ahadikum, fi malihi fi mali ahadikum, pada hartanya pada harta salah seorang daripada kalian. Khianat pada harta teruk juga, tapi khianat pada ilmu masalah juga. Antara khianat ilmu apa dia? Dia tak tahu, dia pergi kata tahu. Banyaklah macam-macam. Khianat kepada ilmu. Orang bagi duit belajar, dia pergi buat benda lain. Khianat pada harta, harta yang diberikan untuk ilmu. Tu Mana kena jujur dalam belajar dan juga mengajar. Kena jujur. Tak tahu kata tak tahu. Tahu, sebut tahu. Apa jawapan tahu tu? Kalau salah, betul semula. Supaya kita tak terjadi pada khianat ilmu. Khianat kepada ilmu. Bahaya khianat kepada ilmu. Dosa besar. Khianat pada harta, sama juga. Khianat pada harta, kita jaga orang suruh jaga harta kita, kita pergi guna harta dia. Walaupun kita ganti balik. Orang suruh jaga duit ni. Jaga, tolong jaga duit ni. Kita nak pergi keluar sebulan. Kita waktu terdesak, kita pakai duit dia sikit, tapi gantilah balik. Itu pun khianat. Kalau tidak ada izin. Kalau ada izin, lain cerita lah. Boleh tak guna ni RM50 ni? Daripada 100 ribu yang suruh jaga ni, hang suruh jaga ni, boleh ke tak? Terdesak ni. ATM rosak. Minta izin dulu. Memang guna. Tak boleh lah. Itu mengkhianati harta orang. Wa minha al-khumusu minal maghnabi. Wa minha wa minal amanah. Dan sebahagian daripada amanah itu ialah mubtada muakhar al-khumusu minal sini maghnami. Kalau kitab lain, al-ghanami. Ghanam. Iaitu harta-harta rampasan perang lah. Harta-harta rampasan perang. Al-khumus, 1/5 tu. Itu kita dah bahas dalam mana tu? Qami'ut Tughyan. Itu kita lukis kan. Tengok situ lah. Ini penyempurna saja daripada kitab Qami'ut Tughyan. Kita lukis 1/5 tu mari mana. Kena bagi ke siapa 1/5. Mana? Bila habis perang tu, diberikan harta perang, dia panggil ghanam. Dia panggil harta rampasan perang. Al-khumus tu kena dapat ke siapa? Dia kena beri 1/5 tu kepada siapa yang kena dapat. Yang berhak untuk dapat 1/5 tu, dia kena beri.
Ha, tu dia tulis al-maghnam ay ghanimah. Ghanimah. Biasa dengar ghanimah. Habis. Kemudian, tu kat bawah tu dia tulis lah bi fathil mim wan nun. Mana maghnam bacanya. Ay al-ghanimah. Intaha Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud syarah kepada Sunan Abi Daud. Tu tengok pada Qami'ut Tughyan lah, kita dah bahas tu, lukis-lukis tu. Wa wafa'ul qardi ataf pada khumus. Sebahagian daripada amanah juga ialah wafa'ul qardi, menunaikan pinjaman. Mana bayar semula pinjaman lah. Kita pinjam pada orang, amanahnya ialah bagi balik lah orang tu. Jadi beza pinjam dengan hutang. Beza ni sekarang ni pinjam menunaikan hutang. Al-qardi ni hutang lah. Ada yang kata hutang, ada yang tulis pinjaman. Ni hutang ni. Hutang. Hal hutang dia bukannya pinjaman. Dia beza pinjam dengan hutang. Pinjam ni kita kena beri ain tu sendiri. Contoh kita kata saya nak pinjam pen. Kita pinjam pen. Okay, ni ain pen. Kita pun guna. Lepas tu kita balik bagi semula hak ni. Ini ain pen. Ni dia bagi pinjam. Dia tak panggil pinjam duit. Dia panggil hutang duit. Istilah pinjam tak kena dan tak tepat bila kita kata pinjam duit. Saya nak pinjam RM10. Bukan pinjam RM10, hutang RM10. Pinjam RM10 ni macam ni. Kita ambil duit RM10 dia. Lepas tu kita akan bagi semula RM10 dia yang dia bagi tadi. Bukan RM10 yang lain. Tu dia panggil pinjam. Kalau hutang ni kita nak nilai RM10 tu. Kita guna pergi beli sesuatu dengan RM10 tu. Nanti kita bagi balik RM10, tapi bukan RM10 hak tadi dia bagi. RM10 yang kita punya, yang kita dapat, kita bagi dia balik. Tu dia panggil hutang. Tu bukan pinjam. Tu dia panggil istilah dalam muamalah hutang gitu. Bukan pinjam. Pinjam ni bagi ain ni. Ain benda yang dipinjam tu sendiri kita bagi semula. Tak ada orang pinjam duit tu RM10 tu, dia ambil, itu dia bagi balik RM10 yang tadi dia bagi. Bukan RM10 yang lain. Bukan. Tu dia panggil pinjam. Tu tak panggil hutang. Tu dia panggil hutang. Tu dia tak panggil pinjam. Kalau dia bagi RM10, kita beli sesuatu, ambil RM10 kita hak lain, bagi kat dia RM10 tu. Itu dia panggil hutang. Bukan pinjam. Pinjam ni kita bagi benda tu sendiri. Kita bagi benda yang dipinjam itu semula. Contoh, pinjam mutu. Mutu tu kita bagi semula. Takkan mutu lain pula. Li'annal wafa'al qardi, kerana menunaikan hutang itu khabar min ay sabitun, sabit ia min babil amanati, sebahagian daripada amanah. Jadi kita kalau dah ada duit, kena bayar hutang, jangan buat tangguh. Tangguh hutang tidak bagus. Kalau mati tak ada lah kita. Nisbah orang yang memberi hutang pula afdalnya menghalalkan hutang. Tapi sebolehnya kalau dia nak balik suruh dia bayar, itu hak dia. Jangan kita kata Allah tak baik juga orang ni. Sebab apa? Sebab dia tak mau bagi lunas hutang dia. Dia tak mau bagi halal hutang dia. Tak betul itu. Itu hak dia. Dia nak lunas. Dia nak suruh bayar, kena bayar lah. Dia nak halalkan, halal. Yang halal ni RM10,000, RM5,000, RM7,000 pinjam. Nak halal. Gila apa? Cirik nak cari RM7,000 tu. Kalau RM1.2 tu tak apalah, RM10 ke RM20 kan boleh tahan lagi. Wa fi sahihi muslimin, dan dalam sahih Muslim, fi sahihi jar majrur wa huwa mudhaf, muslimin mudhaf ilaih. Dalam sahih Muslim, iaitu Imam Muslim lah. Dia kata khiyarukum ahsanukum qada'an. Khiyaru mubtada'kum mudhaf ilaih, ahsanu khabar wa huwa mudhafkum mudhaf ilaih, qada'an ay tamis. Tamis tu. Khiyarukum, bermula sebaik-baik kalian itu ialah ahsanukum, orang yang paling terbaik di kalangan kalian, qada'an, nisbah, membayar semula hutang. Qada' dengan adat sama ya. Qada', adat, wafa'. Ay qada'a al-qardi lah sini. Melunaskan hutang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Aba munada wa huwa mudhaf, Hurairah mudhaf ilaih. Dia kata imshi fi'il amar, jalanlah engkau ala gharimika, berjalanlah engkau kepada
orang yang memberi hutang kepada engkau. Gharim ni istilah bagi kata orang yang memberi hutang kepada engkau. Pemiutang lah. Orang yang beri hutang pada kita tu. Jalanlah kepada dia. Bihaqqihi bihaqqi gharimika. Dengan haknya, dengan hak orang yang beri hutang tu. Mana suruh apa? Suruh berjalan situ, pergi ke dia, bayar hutang lah. Nabi SAW orang yang paling pantang sekali, orang yang tak bayar hutang padahal mampu. Jawab bagi imshi, jawab fi'il amal. Jalanlah engkau kepada orang yang beri hutang pada engkau dengan haknya. Tusyayyi'ka tusyayyi'kal malaikatu niscaya. Bila kamu buat begitu, berjalan sini makna bukan sekadar berjalan, makna bayarlah hutang tu. Sebab tu dia kait dengan bihaqi. Jalanlah engkau atas orang yang beri hutang pada engkau dengan haknya. Tusyayyi'ka niscaya, mengikutilah akan kamu maf'ulun bih fa'il oleh malaikat bis salati alaika, dengan memohonkan salah pada malaikat apa dia? Istighfar, minta ampun alaika atas kau. Mana mengiringilah akan kamu oleh malaikat akan berdoa istighfar minta ampun atas kau kalau kamu bayar hutang. Tu fadilat orang bayar hutang. Jadi jangan tangguh bayar hutang. Tangguh dosa. Padahal mampu tangguh. Kalau tak mampu bayar sikit-sikit semampu-mampu lah. Kita lunaskan hutang buat tak tahu. Ada orang pinjam duit tapi buat tak tahu. Dia ada hutang. Buat macam relax kosong. Bukan lupa. Kalau lupa tu kalau pinjam sekupang dua lupa tak apalah tu. Ni pinjam beberapa ribu lupa itu je. Aduhlah. Pelik juga manusia begini pun. Itu dalam surah Al-Baqarah dia, ayat satu muka surat tu, dia suruh tulis. Kalau ada hutang tu suruh tulis. Tu sunat lah. Amalan sunat ketika hutang tu tulis supaya tak lupa. Lupa tanggung di akhirat. Kita jawablah kat akhirat, kita bayar dengan pahala. Tak ada lah bayar dengan duit. Daripada bayar pahala, ambil bayar duit. Wattasi'u wal khamsuna waw istinah, dan bermula yang ke-59 itu khabar ikramul jari, iaitu memuliakan akan tetamu. Al-jar. Betul tak? Memuliakan akan tetamu dah. Akan jiran. Tetamu lain. Memuliakan akan jiran. Jiran tu apa dia? 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 bawah, 40 atas. Itu dalam Islam. Bukan orang sebelah ya. Tafaqqad jiranaka bima an'ama Allahu bihi 'alaika. Tafaqqad. Tafaqqadu tafaqqudan. Tafaqqad ziarahlah. Aizur. Ziarahlah, kunjungilah oleh kamu fi'il amal tu jiranaka maf'ulun bih, akan jiran engkau. Bima an'ama Allahu, dengan sesuatu, dengan barang yang memberi nikmat ia fa'il oleh Allah bihi, dengan dia dengan barang alaika atas engkau. Mana tafaqqad ni ziarah bukan ziarah semata-mata bawa sesuatu lah. Bawa sesuatu apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada engkau. Bawa lah apa-apa pun. Panggil ikramul jar. Tu. Berkaitan dengan jar tu ada khilaf bawah dulu. Waqtulifa fi haddil jiwar. Berlaku perbezaan. Waqtalafa ataupun waqtalafa nisbah fa'il tu orang ulama yang berkhilaf. Berkhilaflah oleh ulama fi haddil jiwar, pada had jiwar, had jiran tu lah. Faja'a an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka telah datanglah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata man sami'an nida'a fahuwa jarun. Orang yang mendengar seruan itulah jiran dia. Pada setakat mana seruan orang panggil itu kita dengar, situlah masih jiran kita. Kalau dah berjauhan, dia seru tak dengar dah, itu bukan jiran kita dah. Situ hak dia. Tapi waqila, ada sebagian ulama kata man shalla ma'aka salatas subhi fil masjid fahuwa jarun. Orang yang sembahyang bersama engkau sembahyang subuh di masjid, itulah jiran kamu. Pula dah. Tu. Ya, kait dengan orang yang sembahyang subuh bersama kita di masjid. Itulah jiran kita.
Wa an Aisyah radhiyallahu taala anhu, daripada Aisyah pula dia kata haddul jiwari, hak jiwar, jiran itu arba'una daran min kulli janibin. Ha, inilah kita kata tadi, iaitu 40 rumah daripada setiap sudut, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, 40 rumah. Wa anil Auza'i mithluhu, dan daripada Auza'i seumpama Aisyah. Wa akhrajal Bukhari fil Adabil Mufrad mithluhu, juga mithlahu, telah mengeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad seumpama Aisyah juga, ataupun seumpama Auza'i, ataupun seumpama apa yang dikatakan Aisyah, anil Hasan, daripada Al-Hasan. Walid Tabrani, dan bagi Imam Tabrani bisa nadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, an Ka'b bin Malik, daripada Ka'b bin Malik marfu'an, marfu' sampai kepada Nabi SAW. Hadis ni dia kata ala inna arba'ina daran jarun. Beringatlah oleh engkau, sesungguhnya 40 rumah itu adalah jiran. Begitulah sampai habis. Habis. Fa innaka mas'ulun anhum, maka sesungguhnya engkau itu, isim inna khabar, mas'ulun, akan ditanyakan, anhum, berkenaan mereka itu jiran. Wadfa' anhum ma yatadarraruna. Wadfa', maka hendak tolaklah oleh engkau, anhum, daripada mereka itu, maf'ulun bih, ma, akan barang, yatadarraruna, ay yatadarrarunahu, akan barang yang memberi mudarat oleh mereka itu, akan ma. Kalau ikut ini, ma yatadarrarun tu kita buat ma masdariyah lah. Ma masdariyah tak apa dah. Wadfa', tolaklah oleh engkau daripada mereka, akan ma yatadarraruna, akan perkara yang memberi mudarat oleh mereka itu. Benda yang boleh memberi mudarat pada mereka, kita tolak. Kita tolonglah. Benda yang beri bahaya dan sebagainya. Wahdhar, dan hati-hatilah oleh engkau, antanama, maf'ulun bih ihdhar, takwil masdar, antanama ala suthin laisa lahu ihtijazun. Jaga-jagalah, hati-hatilah oleh engkau, akan bahawa tidur oleh engkau, ala suthin, di atas sutuh. Sutuh ni ialah bumbung yang tidak ada tikat, apa dia panggil? Sutuh ni yang tempat di atas tu lah, orang Arab yang rumah tu. Kalau kita Malaysia tak ada orang panggil rumah kita yang sutuh macam tu, tak ada. Sutuh ni yang tidak berbumbung. Dia tingkat atas sekali tapi tak ada bumbung. Tu sutuh. Rata tempat dia. Sutuh tu, mana tadi? Jangan engkau tidur atas sutuh, sifat laisa lahu ihtijazun. Laisa lahu ihtijazun, yang tidak adalah baginya, bagi sutuh itu. Ihtijazun isim laisa, lahu ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Ihtijazun, penghalang. Ihtijazun, penghalang. Penghalang ni mana? Benda yang boleh menutupkan. Benda yang boleh menutupkan antara kita nak tidur atas tu dengan jiran sebelah lah. Kalau tak, kita boleh tengok dia. Ada penghalang. Ni orang yang tidur atas sutuh lah, kita tak ada dah ni. Jangan, hati-hatilah oleh engkau bahawa tidur oleh engkau atas sutuh, laisa lahu, yang tidak ada bagi sutuh tu, ihtijaz, iaitu pemisah, dinding pemisah. Pemisah antara kita dengan jiran tersebut. Sebab boleh jadi mengganggu jiran. Apa-apa yang boleh mengganggu jiran, apa-apa yang boleh menyebabkan tak selesa jiran tu, kita kena elokkan. Contoh nak buat rumah, contohnya bunyi bising, minta izin pada jiran. Nak buat walimah depan rumah, nanti ada lagu-lagu contohnya yang mengarut tu, minta izin pada jiran, bunyi bising esok ni ada walimah di samping jemput tu, bagi tahulah sekali kan. Maka jiran tu ada persediaan lah nak orang panggil terima tu. Ni tahu apa-apa tak minta izin, lagi kata apalah bising-bising tu. Tu. Wattasi'u wasittuna, dan bermula yang ke-60. Cabang yang ke-60, khabar ialah husnul muamalati, baik. Al-muamalati mudhafu ilaih. Husnul muamalati, muamalah yang baik. Gitu. Baik muamalahnya. Muamalah sini jual beli lah. Situ pada zahirnya.
Wa fil hadithi, dalam hadis, al-mu'minu man ammanahu an-nasu ala amwalihim. Dan dalam hadis itu al-mu'minu, bermula orang mukmin, itu mubtada. Bermula orang beriman itu ialah man man ammanahu an-nasu ala amwalihim. Ialah orang yang berasa aman. Yang merasa aman akan dia akan man tu oleh manusia ala amwalihim, atas harta-harta mereka itu manusia. Ini hadis riwayat dalam Sunan At-Tirmizi. Tapi hadis itu bukan ammanahu. Hadis itu sebut lagu ni, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang bersalaman dengan orang Islam lain, orang yang beri salam oleh orang Islam lain, min lisanihi, daripada lisannya beri salam lah, assalamualaikum, wa yadihi, dan tangan tu jabat salam. Wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Dan bermula orang mukmin itu ialah orang yang mengamankan akan man itu oleh manusia, ala dimaihim, atas darah-darah mereka itu, yang tak bunuh, wa amwalihim, dan harta-harta mereka itu tak khianat harta. Hadis riwayat Sunan Nasa'i sama juga dengan Tirmizi. Kalau Sunan Ibnu Majah pun lebih kurang juga, al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajara al-khataya wa dhunub. Wal muhajiru, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, man hajara al-khataya wa dhunub, iaitu orang yang berhijrah dari sudut kesalahan dan juga dosa dia. Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim. Orang mukmin itu ialah orang yang mengamankan akan orang mukmin itu, akan man itu oleh manusia, ala amwalihim, atas harta mereka itu, wa anfusihim, dan diri mereka itu. Jadi ada yang baca aminah. Sini amanah. Kat bawah tu ada juga. Al-mu'minu situ al-mu'minul kamil. Ayil kamilu. Mukmin yang sempurna. Man ammanahu. Tengok hadis asal. Ammanahu ke aminahu. Kalau sini aminahu, sini ammanahu, satu tu. Tu husnul muamalah. Muamalah sudah harta. Wa fihi ay wa fi husnul muamalah tu jam'ul mali min hillihi. Dan pada muamalah yang baik itu ialah jam'ul mali, mengumpulkan harta, min hillihi, daripada kehalalan harta. Yakni harta yang halal, mengumpulkan harta yang halal tu pun husnul muamalah. Dia bermuamalah dengan cara yang baik, iaitu dapat harta yang halal, tidak haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu, wahai manusia, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya salah seorang daripada kalian, ahada isim inna, ku mudhafu ilaih, layyamuta jumlah tu khabar inna. Layyamuta, tidak sama sekali mati ia ahadukum, hatta, sehinggalah, yastakmila, ay yastakmila, mansub dengan an mudmarah, an yang disembunyikan. Sehinggalah, sempurnalah ia ahadukum, maf'ulu bih, rizqahu, rizqa ahadikum, akan rezeki salah seorang daripada kalian. Jadi kalau seorang tu mati, maka rezeki tak ada lah. Rezeki dia sudah habis, maka dia pun akan mati, malaikat maut akan cabut nyawa. Tapi kalau rezeki dia masih ada, dia masih hidup dan masih akan diberi makan, masih diberi tempat tinggal, masih boleh hidup dan sebagainya macam orang biasa. Tu dia panggil kelebihan orang yang dapat rezeki lah. Jadi kalau orang yang mati, tak ada rezeki lah tu. Habis dah rezeki dia. Buat lagu mana pun, tak ada juga. Ittaqullaha, bertakwalah oleh kamu akan Allah Ta'ala, maf'ulun bih. Wa ajmilu fit talabi. Wa ajmilu wa ajmilu fi talabi, dan tu fi talabi ay fi talabi rizqi, wa ajmilu, dan memperbaiklah oleh kalian,
fi talabi, yakni fi talabi rizqi, pada menuntut akan rezeki. Mana menuntut rezeki dengan cara yang baik. Itu syahid pada jam'ul mal min hilli. Menghimpun harta daripada kehalalannya. Iaitu menghimpunkan harta yang halal. Inilah wa ajmilu, tu fi'il amar. Mana wajib tu? Memperbaiklah oleh kalian fi talabi, pada menuntut rezeki. Itu menuntut rezeki yang halal. Nak yang halal, kena tahu halal haram. Nak tahu halal haram, kena belajar. Tu ya. Khudhu ma halla wada'u ma haruma. Ambillah oleh kalian maf'ulun bih akan barang yang halal ia barang ma mausuliyah. Wada'u, dan tinggallah oleh kalian akan maf'ulun bih ma barang harumas silah. Yang haram ia barang. Rawahu ay rawah hadzal haditha, telah meriwayatkan akan ini hadis oleh fa'il Ibnu Majah. Jadi kadang-kadang harta tersebut yang dihimpunkan berdasarkan kerja halal tapi tidak berkat sebab tak semayang. Tidak semayang pada waktunya. Itu tidak berkat harta tersebut. Kerjanya tak berkat. Harta ada tetapi kerja tu tak berkat. Tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tinggal semayang yang hak Allah Ta'ala yang perlu dia utamakan berbanding kerja. Lah kitab Pati Muhyiddin Musari sebut, dia silah dah, pada mukadimah dia, jaga-jaga. Bagi orang yang bekerja, jangan sampai tinggal semayang, walaupun sibuk bekerja. Walaupun sibuk bekerja. Semayang tu berapa minit je. Kalau sibuk sangat kerja tu, petang tikar sejadah ke tempat kerja tu, semayanglah qadar rukun. Qadar rukun, 13 rukun, 2 minit habis, dapat rakaat. Try buat 4 rakaat sunat mutlak. Nak tengok main asar, main zuhur tu boleh tak buat qadar rukun. Sebab betul-betul sibuk ni. Punya betul sibuk. Makan tak sibuk pula. Makan boleh pula 30 minit, 40 minit. Boleh pula makan. Mayang tak boleh. Pelik tu. Orang yang hati dia tak terikat dengan mayang. Lepas tu boleh nak qada. Boleh nak qada. Dosa tu kena taubat dosa tu. Qada memang qada. Qada boleh qada. Tapi dosa qada. Sebab apa? Sebab dia semayang di luar waktu. Dia qada pula ke rumah. Bawa tikar sejadah tu, semayang tempat tu. Mudah. Dia syarat dia cukup sah. Syarat sah. Cukup rukun, selesai. Semayang tu. Asalkan tak ada najis ke pakaian dia, tempat semayang dia, pakaian dia, diri dia tak ada najis. Dia pun main hadap kiblat, tutup aurat elok, buat rukun selesai. Asalkan mayang. Lepas tu hak kurang-kurang tu kita tampuk main sunat lah. Sebab tu main sunat tu untuk tampuk hak rukun. Untuk tampuk yang semayang fardu. Dia sebutkan itulah kitab kita ni. Tampung semayang fardu lah ke mana? Iaitu fardu-fardu. Rukun-rukun yang kita buat dalam semayang sunat itu akan tampung pada semayang fardu kita. Itu antaranya. Kitab ni sebut itulah. Syu'abul iman yang seterusnya menunaikan semayang sunat ataupun fardu. Ini tinggal fardu. Pelik tu. Tu orang yang meninggalkan semayang lah. Orang yang tidak meninggalkan semayang ni ialah 5 waktu cukup dalam waktu. Bukan di luar waktu. Di luar waktu tak boleh. Sebab tu adanya semayang hormat waktu. Punya nak kita ni semayang di awal waktu ataupun di waktunya. Ada dipanggil timbul semayang hormat waktu. Tu pun tak mau semayang ni. Semayang juga luar waktu. Pelik tu. Ada juga manusia begitu. Dia tidak mengutamakan hak Allah Ta'ala, dia utamakan hak diri dia. Yang mana wajib Allah Ta'ala dengan wajib atas diri dia, atas hak manusia, wajib Allah Ta'ala wajib dikedepankan lagi. Tidak boleh mengkedepankan hak wajib manusia berbanding dengan hak wajib Allah Ta'ala. Yang semayang tu hak wajib Allah Ta'ala. Yang berdepankan hak lain daripada hak wajib Allah Ta'ala. Jeng begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa man arada an-najata min jami'il mahaliki fa idza arada an yudkhala fa idza arada an yadkhula fi amrin min qawlin aw fi'lin falya'lam anna Allah ta'ala la budda an yas'alahu 'an dhalika al-amri. Wa man arada an-najata, barang siapa berkehendak ia barang siapa fa'il maf'ulun bih akan an-najata, akan kejayaan, kelepasan
Pelepasan min jami'il mahaliki, daripada seluruh kecelakaan. Mahaliki jamak taksir, jamak sirah muntahal jumuk. Ai fawailu, mafa'ilu, mahaliku. Sirah muntahal jumuk. Sekalian kecelakaan, fa idza arada ay yadkhula fi amrin. Siapa-siapa yang berkehendak untuk bebas daripada segala kecelakaan, maka idza arada ay yaf'ula, maka apabila berkehendak ia man itu, maf'ulun bih, ay yadkhula, akan bahawa masuk ia man itu, fi amrin, pada satu urusan. Fi amrin, pada satu urusan, yang mana urusan tu min qaulin, daripada perkataan, ataf, au fi'lin, ataupun perbuatan, fal ya'lam, maka hendak ketahuilah oleh dia, lam amr. Lamul amri tu, maka hendak ketahuilah oleh dia, annallaha maf'ulun bih, bahawasanya Allah isim anna, ta'ala hal, la budda jumlah tu khabar anna. Tidak dapat tidak, ayyas'alahu, bahawa bertanya ia Allahu akan man, an zalikal amri, daripada demikian perkara. Zalika jar majrur, al amri badal. Tu jadi dia kata siapa-siapa yang nakkan kelepasan daripada seluruh kecelakaan. Kecelakaan sini apa dia? Siksa kubur, siksa neraka, apa benda semua lah. Maka apabila dia berkehendak nak masuk dalam satu urusan, sama ada membabitkan perkataan ataupun perbuatan, maka dia kena tahu kata Allah Ta'ala itu mesti bertanya pada dia apa yang dia buat di akhirat nanti. Dia kena tahu benda tu untuk selamat dia dunia akhirat. Tapi orang nak buat maksiat tu tak ingat Tuhan tu. Lepas tu Syekh Nawawi Al-Bantani kata apa dia, orang yang buat maksiat tu hilang 2/3 akal dia. Orang hilang 2/3 akal. 2/3 akal hilang, 2/3 nafsu masuk. Nafsu mengalahi akal. Maka sebab tu dia buat maksiat. Jika itu dia tidak boleh tamyiz. Dia tidak boleh membezakan baik buruk kerana nafsu dia lebih hebat, lebih banyak daripada akal dia. Falyuhayyi, maka sediakanlah oleh engkau. Maka sediakanlah oleh engkau, maf'ulun bih, al-jawaba, akan jawapan, li su'alillah, bagi soalan ataupun pertanyaan Allah Ta'ala. Qabla an yadkhula fi dhalikal amri, sebelum bahawa masuk ia seorang. Qabla zaraf zaman sini. Sebelum mula masuk ia seorang, fi dhalikal amri, pada demikian perkara, ai min qaulin au fi'lin, daripada perkataan atau perbuatan. Jadi sebelum nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa, kena mikir dulu, kata semua benda yang kita cakap dan semua benda yang kita buat itu akan dipertanyakan Allah Ta'ala, dan kita dapat sediakan jawapan setiap pertanyaan yang kita buat, yang kita cakap tu depan Allah Ta'ala kalau kita buat. Kalau tak, jangan buat. Gitu. Fa in ra'a anna al-jawaba la yaqbaluhu Allah minhu falyashrid min dalikal amri. Dia kata fa in ra'a anna al-jawaba, maka sesungguhnya, maka apabila, ketika mana ra'a telah melihat ia, ra'a ay ra'a man, telah melihat ia man itu, seseorang itu telah melihat, anna al-jawaba maf'ulun bih, al-jawaba isim anna, la yaqbaluhu khabar anna, bahawasa jawapan itu khabar, la yaqbaluhu Allahu, tidak menerima akan jawapan itu fa'il oleh Allah, minhu min man, daripadanya daripada seseorang tu. Maka falyashrid, lamul amar tu, falyashrid, lamul amar. Falyashrid, maka hendaklah beramal. Falyashrid. Mana tadi hilang dah. Falyashrid, maka hendak hindarlah ia man tu, min zalikal amri, daripada demikian perkara. Kena hindar. Kena apa? Kena hindar. Cantik. Sekali lagi dia kata apa? Min zalika jar majrur al amri badalah. Siapa-siapa yang nakkan kejayaan. Ni secara umum lah, tak tertakluk kepada jam'ul mal min hillih saja.
Itu jam'ul mal fil hilih itu salah satu bentuk perbuatan lah, menghimpunkan harta daripada harta yang halal. Itu salah satu bentuk perbuatan. Jadi dia kata siapa-siapa yang nakkan kejayaan daripada segala malapetaka. Ni bukan hadis ni perkataan Syekh Nawawi ni. Seolah nasihat gitu. Siapa-siapa nak berjaya, nak lepas daripada seluruh kecelakaan yang ada, maka bila dia berkehendak nak buat sesuatu, nak cakap sesuatu, maka dia kena mikir kata esok ni apa yang dia buat, apa yang dia cakap akan ditanggungkan Allah Ta'ala, akan ditanya Allah Ta'ala. Dan dia ada jawapan tersebut. Sebelum dia buat benda tu, dia ada jawapan dah. Kalau aku buat benda ni, jawapan Allah Ta'ala depan Allah Ta'ala begini. Ada jawapan dah. Sila buat. Tapi kalau dia buat, dia pandang kata, kalau aku bagi jawapan pun tak akan diterima Allah Ta'ala kalau aku ni. Ni maksiat ni contohlah. Maka tak payah buat benda tu. Tak payah cakap benda tu. Habis gitu. Kalau ada kesedaran gini, hebat ah. Tapi masalahnya manusia dia lebih hawa nafsu. Maka dia susah nak mikir sesuatu sebelum dia cakap. Susah nak mikir sesuatu sebelum buat tu. Ni haram ke dak? Ni haram dah tapi nak buat juga. Nafsu. Dia tak mikir, ni haram ni. Kalau aku buat benda ni, kalau aku sediakan jawapan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima sebab ni larangan dia. Aku tak patuhi. Maka kalau dia mikir gitu, dia nak pergi buat maksiat pun tak jadi. Dia nak buat baik pun akan teruskan. Sebab dia ada jawapan yang baik daripada Allah Ta'ala. Kalau ditanya tentang Allah Ta'ala, apa yang dia buat? Teruskan. Kalau benda tu baik. Tu. وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَسَاسُ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ, dan bermula qaidah ini. هَذِهِ مُبْتَدَأ, الْقَاعِدَةُ badal. Asasu khabar, al-a'mali mudhaf ilaih. Bermula qaidah ini ialah asasul a'mali, asas amalan-amalan, asas amal. Asas ni tonggak, tapak bagi amalan-amalan wal aqwali, dan ucapan-ucapan. Tu prinsip dia. Pasapah kita. Prinsip kita kena ada begitu. Asasu khabar al-a'mali mudhaf ilaih wal aqwali ataf pada al-a'mal. Tu prinsip dia. Apa-apa perbuatan, apa-apa perkataan yang kita nak ungkapkan kena mikir begitu. Adakah dia membawa kepada kebaikan pada diri kita ataupun tidak? Adakah kita boleh jawab soalan tersebut daripada Allah Ta'ala bila ditanya apa yang kita buat dan apa yang kita cakap tadi tu? Komplikasi dia, implikasi dia. Boleh tak kita jawab? Boleh, sila. Tak boleh, jangan. Situ ya. Faman tahaqqaqa biha ay bihadhihi alqa'idah kanat ahwaluhu mahmudatan dunya wa ukhra. Kenapa wa ukhra? Wa ukhra. Wa ukhran. Wa ukhran situ makna akhirat lah. Bukan lagi. Tak boleh bawah tu. Tak boleh. Dia kata, faman tahaqqaqa, maka tafri'nya, barang siapa tahaqqaqa. Faman tahaqqaqa, maka barang siapa tahaqqaqa yang panggil tetap ia iman biha dengan dia, dengan hadhil qaidah. Maka dia pegang kaedah dia sungguh-sungguh. Kanat ahwaluhu ahwaluman. Maka adalah, jawab ni, jawab. Adalah ia ahwalu isim kanat, hu mudhafu ilaih, mahmudatan khabar kanat. Adalah keadaannya, keadaan-keadaan orang tersebut. Yang ini peseng dia lah, sifat dia, peseng dia tu. Keadaan dia tu mahmudatan, dipuji. Tingkah laku dia tu dipuji. Tingkah laku yang sebegini berdasarkan pegang kaedah begini ni, tingkah laku dia terpuji dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. Tu dia panggil mansub bin naz'il khafid, ai fi dunya wal akhirah, gitu. Fi dunya wa ukhra. Wa dakhala fi silkil muqarrabina, wa dakhala fi silkil muqarrabina. Wa dakhala, dan telah masuklah ia, mana tadi? Wa dakhala fi sulukil muqarrabin. Tapi silki sini kalau suluki lagi eloklah. Pada jalan-jalan al-muqarrabin. Wa dakhala, dan masuklah ia iman tu, orang yang ada peseng pegang kaedah lagu tu fi suluki ais. Fi suluki, ta'alluq fi pada dakhala. Fi suluki, pada jalan-jalan al-muqarrabina, orang-orang yang mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak masuk jalan muqarrabin lah, bukan muqarrabin lagi. Dakhala fi sulukil muqarrabin, baru masuk jalan-jalan orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala.
Bukan pasti dekat dengan Allah Ta'ala lagi. Tu pesen sifat begitu tu baguslah dipuji. Dan kena ada sifat begitu. Wa hadza muradu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula ini hadzal mazkur lah. Apa mazkur tu? Dia tulis kat bawah tu falyuhayyi ila akhirih. Start daripada situ. Sediakanlah jawapan terhadap apa yang disoal Allah Taala sebelum bahawa dia masuk kepada apa yang dia buat, apa yang nak cakap tu. Situ tu muradu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perkara yang dikehendaki oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzana alaikum. Antuzana, kalau dalam sekolah lain antuzanu, bukan tuzanu, tuzana lah sebab an masdariyah. Hasibu, hisabkanlah oleh diri kalian. Hitungkanlah akan diri kalian. Hitungkanlah oleh diri kalian. Anfusakum maf'ulun bih. Kum mudhafu ilaih. Anfusakum, akan diri-diri kalian. Qabla dharaf. Hisabkanlah oleh diri kalian, hisablah oleh kalian akan diri-diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum bahawa tuhasabu, dihisabkan akan dikau. Dihisabkan akan kalian. Dihisabkan akan kalian, yang panggil naib fa'il lah. Hasaba, hasaba, hasabu. Hasaba, yuhasibu, muhasabah. Hasaba, hasaba. Fa'ala, yufa'ilu. Ya, hasaba, ya, hasibu. Hasaba, hasaba, yuhasibu. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alah. Betul lah ni. Hasibu tu fi'il amar. Tuhasibu, tuhasabu, diperhitungkan akan kalian. Betul lah. Kalau tuhasibu, kita yang memperhitungkan. Tuhasabu, kita diperhitungkan. Gitu. Siapa yang menghitungkan kita? Fa'il dia Allah Ta'ala. Kenapa dihazahkan? Kerana maklum. Itu dalam kitab Nahwu. Wazinuha, dan hendak timbanglah oleh kalian akan dia, akan anfusakum. Maf'ulun bih. Apa timbang ni? Kira ni. Kena timbang diri, kena perhitung diri. Qabla an tuzana alaikum. Ni nisbah pada mizan. Timbangan amal lah. Qabla an tuzana alaikum, sebelum bahawa tuzana alaikum, ditimbangkan akan dia, akan anfusakum tu. Tu naib fa'il. Alaikum, atas kalian, atas apa dia? Atas orang-orang yang atas kalian, atas kita lah. Habis. Panjang murad Nabi tu. Murad Nabi panjang tu. Fal yuhayyi sampai tu. Tu. Jawapan Syekh Nawawi diletak tu kaedah cara untuk kita muamalah diri kita ni ketika kita bercakap dan ketika kita buat sesuatu. Sebelum buat sesuatu, sebelum cakap sesuatu tu, kita kena persediakan. Kita kena tahu kata boleh ke tak kalau aku ni buat begini-begini, cakap begini-begini, aku sediakan jawapan aku depan Allah Ta'ala ni begini. Kalau kita tak dapat sediakan jawapan ataupun dapat sediakan jawapan tapi tidak mampu, tidak dapat menerima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak dapat menerima jawapan tersebut kerana itu maksiat, maka fal yashrib min dhalikal amr. Dia kata tadi, jauhilah, hindarilah daripada perkara tersebut, perkataan tersebut, perbuatan tersebut kena hindar. Jangan duk buat juga. Tak kena hisap hakik bala. Ni hadis yang ma'ruf lah ni. Hadis yang ma'ruf. Tulis. Tulis bawah tu. Ta'liq tu. Hasibu al-haditha. Ay intahal hadithu. Wa fi kathirin minal maraji'i annama awradahu al-musannifu minal hadithi bilafdhihil madhkuri. Ada juga kata ini. Wa fi kathirin minal maraji'i. Dan pada kebanyakan daripada rujukan. Daripada apa? Rujukan. Kebanyakannya annama awradahul musannifu, bahwasanya perkara yang telah membuat datang akan dia akan perkara itu oleh musannif minal hadithi, daripada hadis tu, bilafdhihil madhkuri, dengan lafaznya, lafaz musannif yang tersebut tadi, laisa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal min qauli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan daripada perkataan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dia kata sini lah. Dia kata, kebanyakan daripada rujukan-rujukan kitab-kitab lain lah. Marajih. Apa yang disebutkan musannif dengan lafaz tu, itu ialah kebanyakannya dinisbahkan kepada perkataan Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina
Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu kalau hadis Nabi lagu mana? Kalau kita tengok kitab ta'liq kita ni, dia Sunan Tirmizi tu. Tu Dalam Sunan Tirmizi tu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Situ ya. Situ ya. Dia punya hak dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian lepas pada an tuhasabu tu, wa tazayyanu lil 'ardil akbari wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Tu hadis dia. Wazinuha tu tak ada. Maknanya perkataan Sayyidina Umar lah tu dia kata tu. Kebanyakannya daripada rujukannya apa yang disebutkan musannif dengan lafaz begini, lafaz daripada awal sampai habis tu lah. Itu adalah perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bukannya full daripada Nabi SAW. Yang Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu saja. Kebanyakan begitu dia kata. Wal hadi wasittuna, dan bermula yang ke-61 itu khabar infaqul mali fi haqqihi, memberikan akan harta tu pada haknya, pada hak harta. Infaqu khabar wa huwa mudhaf, al mali mudhafun ilaih. Fi haqqi jar majrur hi mudhafu ilaih. Pada haknya, pada hak harta. Iaitu apa dia? Infaqul mal fi haqqihi, menginfakkan, memberikan harta itu pada tempat dia. Pada sesuai dengan haknya. Kalau nafkah ke atas keluarga. Dah habis dah beri nafkah ke atas keluarga, bolehlah bagi kepada orang lain. Ini kat keluarga sendiri, isteri anak-anak pun masalah dah nak bagi ke orang. Tak bolehlah. Tu dia panggil infaqul mal fi ghairi haqqihi, pada bukan selayaknya. Wa fihi ay wa fi infaqil mal fi haqqihi tu, dan padanya, pada menginfakkan harta pada haknya itu, mubtada muakhar, tarkut taqtiri wat tabdhiri. Tarkut taqtiri itu idhafah masdar pada maf'ul, wat tabdhiri atah pada takdir. Dia kata apa? Dia panggil tarkut taqtiri, meninggalkan. Dia panggil apa? At-taqtir ni dia panggil terlalu cermat. At-tabdhir terlalu memboros. Mana apa? Meninggalkan terlalu cermat, mana kedekut lajak. Kedekut terlajak kena tinggal. Wat-tabdhiri, dan boros terlajak pun kena tinggal. Kedekut lajak pun tak boleh. Boros terlajak pun tak boleh. Itu salah satu daripada infaqul mal fi haqqihi. Kerana kadang-kadang kalau kita bazir, kita menginfakkan harta pada bukan tempatnya. Dan kalau kita terlalu cermat pula, terlalu kedekut pula, kita akan tidak memberikan harta pada yang berhak. Gitu. Jadi dua-dua tu salah belaka. Jadi kena tinggal. Fattaqtiru tadyiqun nafaqati 'alal 'iyal. Dia khususkanlah sini. Sebab an-nafaqah 'alal 'iyal tu wajib. Fattaqtiru, maka bermula taktir. Taktir ni apa dia? Iaitu terlalu cermat tadi tu. Khabar tadyiqun nafaqati, dayyaqa yudayyiqu tadyiqan, nafaqati mudhafu ilaih, idhafah masdar kepada maf'ul. Tadyiqun nafaqati, menyempitkan nafkah 'alal iyali, atas keluarga, iaitu payah nak beri nafkah atau kepada keluarga. Itu hak yang selayaknya dapat tu. Itu hak yang selayaknya dapat. Kepada keluarga tu dia tak beri. Isteri dia, anak-anak dia patut dapat nafkah sekian-sekian, dia tak beri. Tu dia panggil orang taqtir. Taqtir ni terlalu cermat. Panggil haji bakhil ya. Wat-tabdhiru, dan bermula waw istinah. At-tabdhiru, membazir, itu bazzara yubazziru tabdhiran. Khabar infaqun fi ghairi haqqin, ialah memberikan harta pada yang tidak ada hak, yang tidak berhak. Patutnya beli benda tu atau beri kepada, patutnya beli barang tu RM200 ya, dia pergi bazir sampai RM2,000. Tak ada keperluan. Wa mujawazatu, ataf kepada infak. Wa mujawazatu haddi tawassuti, dan melampaui batas pertengahan. Mana pertengahan ni sederhana lah. Yang kita naknya bersederhana, dia berlebih-lebih. Tabzir dia panggil. Wahadha, dan bermula ini, ay hadha tabzir, khabar yusamma, dinamakan akan dia, akan hadha tabzir, maf'ulun bih, israfan aidan.
Israf. Dia panggil juga sebagai israf juga. Israf dengan tabdzir sama-sama dari sudut membazirkan harta. Dua-dua ni sama. Biasa orang kata israf tu tabdzir jugalah. Israf tu bazir jugalah. Tak ada beza pun. Nama yang lain. وَمَنْ تَمَسَّكَ بِالْعَدْلِ وَتَرَكَ فُضُولَ الْكَلَامِ وَأَوْجَزَ فِي الْمَنْطِقِ وَتَرَكَ مَا لَا يَعْنِيهِ وَاقْتَصَدَ مَا لَا يَعْنِيهِ وَاقْتَصَدَ فِي أُمُورِهِ فَهُوَ عَاقِلٌ. Panjang lah. Panjang pula weh. Dia punya muka surat ni. Biasa muka surat sebelum-sebelum ni pendek-pendek. Panjang-panjang. Dia nak habis dia leceh kot. وَمَنْ تَمَسَّكَ بِالْعَدْلِ. Dan barang siapa barang siapa yang berpegang, ia barang siapa bil'adli dengan adil, dengan keadilan. Makna dia berpegang kepada keadilan, tidak berpegang kepada kezaliman. Satu. Sentiasa tidak tanduk je berdasarkan keadilan, bukan kezaliman. Satu. Wa tarka fudulal kalami. Ataf kepada kata tamassaka. Kejap. Ataf pada kata tamassaka. Itulah. Fudula maf'ul bih taraka al-kalami mudhaf ilaih. Dan meninggalkan ia man akan fudulal kalami, akan cakap yang berlebihan. Fadl, cakap lebih. Lebih daripada yang tak sepatutnya. Lara lah. Boleh jadi lara, boleh jadi maksiat. Wa aujaza fil mantiqi. Dan ataf juga pada tamassaka. Dan barang siapa wa aujaza fil mantiqi, dan merengkaskan ia man itu. Fil mantiqi pada pembicaraannya. Mana? Dia cakap keperluan lah, sekadar keperluan. Tadi meninggalkan cakap lebih dan bercakap sekadar keperluan. Wa taraka ma la ya'nihi. Hak ni payah ni. Dan meninggalkan akan perkara yang la ya'nihi. Meninggalkan akan perkara la ya'nihi, akan perkara yang tidak penting. La ya'nihi. Asal ginilah nak terjemah suti-sutinya. La ya'nihi, yang tidak berkehendak ia man tu. Hu akan dia akan ma. Yang tidak berkehendak akan dia akan ma. Mana? Dia meninggalkan perkara yang tidak penting. Itu ya nak kata. Tu kalau nak terjemah suti-suti lah. Hu tu maf'ulun bih. Ya'ni dhamir mustatir huwa kembali kepada man. Yang tidak berkehendak ia man akan dia akan ma. Mana? Yang tidak ada kepentingan, dia tinggal. Waqtasada ma la ya'nihi. Tetapi waqtasada dan waqtasada ma ya'nihi, dan bersikap sederhana, bersikap pertengahan akan maf'ulun bih ma la ya'nihi, akan perkara yang tidak berkepentingan tadi. Mana tidak berlebihan lah. Tidak terlalu melayani benda yang tak penting tu sehingga menyebabkan kita habis masa dengan benda tu. Bahkan sebaliknya kita tengah-tengah, sederhana kepada perkara yang tidak ada kepentingan sangat. Wa qatasada fi umurihi. Dan bersederhana ia man itu juga fi umurihi fi umuri man, pada seluruh perkara-perkara pekerjaan-pekerjaannya man. Apa-apa benda yang dia buat, dia bersederhana. Hak tu jawab fahuwa, maka bermula dia man tu mubtada khabar. Aqilun, ialah orang yang berakal. Ia man, orang yang berakal gitu. Apa dia? Orang yang berpegang kepada keadilan, setiap tidak tanduknya berdasarkan keadilan, bukan zalim, meninggalkan cakap yang lebih, cakap yang tidak sepatutnya, dan juga cakap yang ringkas, cakap yang selayaknya, yang sepatutnya, yang seharusnya, dan meninggalkan perkara yang tak penting dan bersederhana kepada perkara yang tak penting, tidak berlebih-lebih sehingga menyebabkan dia tidak termasuk dalam hadis Nabi SAW, orang yang sempurna iman itu ialah taraka ma la ya'nih, iaitu meninggalkan perkara yang tidak penting. Waqtasada, dan bersederhana juga pada seluruh pekerjaannya. Itulah orang berakal. Wa man tafarraga ila al-umuri al-muqarrabati ila Allah Ta'ala wa tafarraga min nakidid dunya wa qala fi nafsihi illam akul muttu wa in syabi'tu kasaltu wa in zidtu maridtu fahuwa 'abidun. Panjang. Wa man tafarraga, dan barang siapa pula tafarraga ilal umuril muqarrabati. Tafarraga ni asalnya mengosongkan diri, mengosongkan ia man tu, mengosongkan ia man. Situ-situ dulu, terjemah situ dulu. Mengosongkan ia man ilal umuril muqarrabati ilallahi, kepada perkara-perkara sifat al-muqarrabati yang mendekatkan diri
Yang mendekatkan diri ia perkara-perkara tu ilallahi kepada Allah Ta'ala. Yang ni apa dia? Dia mengosongkan diri dia, melapangkan masa dia kepada perkara-perkara yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Situ. Wa tafarragha min nakidid dunya. Wa tafarragha min nakidid dunya. Dan melapangkan masa juga olehnya nyaman tu min nakidid dunya, daripada perkara-perkara susah di dunia. Susah ni susah ikut nafsu. Nisbah nafsu susah lah. Iaitu dia menerima seadanya apa yang Allah Ta'ala beri. Tak kaya mana. Miskin kalau Allah Ta'ala tetap dia fakir, dia redha. Allah Ta'ala tetap dia miskin, dia redha. Dia tafarragha, bersedia melapangkan diri dia daripada perkara-perkara kesusahan dalam dunia. Dia tak merungut banyak. Wa qala fi nafsihi, dan berkata ia man tu fi nafsihi, pada dirinya nyaman. Dia kata illam akul mutu, jikalau tidak sama sekali makan oleh aku, niscaya jawab mutu, niscaya aku akan mati. Wa in syabi'tu, ada yang niskhah dia wa in syaba'tu, dan jikalau kenyang oleh aku, kasal tu, malah pula oleh aku. Sebuah salah belaka. Kalau tak makan mati, kalau kenyang lajak malah pula nak ibadat. Wa in zidtu maridtu, jikalau lebih daripada had, lebih ia oleh aku, ini lebih daripada had yang sepatutnya, maridtu, sakit pula oleh aku. Jadi dia terima seadanya. Dia terima seadanya. Makan sikit koda-koda boleh hidup, silalah, tak apa, tak ada masalah. Nak makan lebih, malah pula. Sebab hari akan ibadat malah. Sakit pula makan lebih pada had. Kalau kenyang lajak pula, nanti kenyang, nanti berasa malas nak ibadat. Jadi orang yang berasa sedemikian, orang yang melapangkan diri dia ke arah dekatkan diri pada Allah Ta'ala, orang yang terima dan redha apa kesusahan dunia yang dia dapat, orang begini fahuwa abidun, maka bermula dia man tu. Tu dia tulis. Nakidi dunia tu kat bawah tu dia panggil ai usriha. Nakidi dunia ai usriha, kesusahan dunia. Tu. Maka orang ni abidun, orang yang abid. Abid ni orang yang beribadat pada Allah Ta'ala lah. Abid ni orang yang bersibuk diri beribadat pada Allah Ta'ala. Beza dengan alim. Alim ni orang yang bersibuk diri dengan ilmu. Al-ishtighal bil ilmi fahuwa alimun. Al-ishtighal bil ibadati fahuwa abidun. Wa man kadhama al-ghaidha wa ihtamala ad-daima wal tamaza as-sabra fahuwa halimun. Bagus juga macam ni. Ni perkataan Syekh Nawawi bukan hadis apa ni. Dia kata waman kadhamal ghaidha, dan barang siapa menahan ia barang siapa maf'ulun bih al ghaidha, akan kemarahan. Orang yang tahan marah, nak marah dia tahan, tu orang yang bagus. Wahtamala ad-daima, wahtamala ad-daima, dan menanggung ia man itu maf'ulun bih akan ad-daima, akan penganiayaan, kezaliman, kesusahan. Gitulah. Dia mana ditanggung kesusahan, dia tanggung penganiayaan orang. Dia tanggung. Dia tak balas. Wal tazama sabra, dan melazimi ia man akan sabar. Dah lah kena tanggung kepayahan, kena tanggung penganiayaan orang. Sabar pula. Tak marah. Fahuwa halimun, maka bermula orang macam ni, khabar halimun. Orang yang lembut. Orang yang sabar, orang yang halim, orang yang sabar lah, murah hati. Halim ni murah hati, sabar, lembut. Siapa dia? 3. Orang yang tahan marah, orang yang sanggup tanggung beban penganiayaan orang, keresahan orang, kesusahan diri dia. Wal tazama sabra, dan melazimi sabar, orang itu halimun. Waman ansafa fil mawaddati wa qama bihuquqin nasi fahuwa mutawadhi'un. Waman ansafa, dan barang siapa yang ansafa, yang berlaku adil ia man, fil mawaddati, pada dari sudut kecintaan. Fil mawaddati, dari sudut kecintaan, mawaddah, kebahagiaan. Wa qama bihuquqin nasi, mana bersederhana dalam kebahagiaan. Bersederhana dalam kebahagiaan. Wa qama bihuquqin nasi, dan mendirikan ia man itu, bihuquqin nasi jar majrur, an-nasi mudhaf ilaih, pada hak manusia, hak manusia dia tunaikan semua. Dari sudut kebahagiaan, dia bersederhana, tidak lebih-lebih, tidak kurang.
fahuwa, maka bermula dia man tu khabar mutawadhi'un, tawadhu'a yatawadhu'u tawadhu'an fahuwa mutawadhi'un. Maka bermula dia man tu khabar mutawadhi'un, ialah orang yang tawadhu'. Waman taraka syughla bi fudulid dunya fahuwa zahidun. Oh, cantik. Waman, dan barang siapa taraka syughla, yang telah meninggalkan ia man itu akan asyughla, kesibukan diri, bi fudulid dunya, dengan perkara-perkara kelebihan dunia, fahuwa zahidun, maka bermula dia man itu khabar zahidun, orang yang zuhud. Orang yang apa? Orang yang meninggalkan kesibukan dia dengan kelebihan dunia. Mana? Benda-benda yang dia tidak perlu pun benda tu, tapi dia cari juga. Dia tinggal benda tu. Dia hanya ambil sekadar perlu di dunia sahaja. Orang itu zuhud. Orang itu zuhud. Jadi berapa kategori ni dia bagi tadi? Yang pertama tadi aqilun. Yang kedua tadi abidun. Kemudian halimun. Kemudian mutawadhi'un. Yang terakhir zahidun. Boleh tu buat catatan. Untuk kita beramal semua insya-Allah taala. Wathani wasittuna. Boleh lagi ni. Wathani wasittuna, dan bermula yang ke-62 itu khabar raddus salami. Yang ke-62 daripada kesempurnaan iman ialah raddus salami, menjawab salam. Menjawab akan salam, idhafat masdar kepada maf'ul. Dia kata, qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Wa idza huyyitum, apabila huyyitum, dihormatkan akan kalian. Huyyitum, dihormatkan akan kalian. Tu naik fa'il tu. Macam mana dihormati akan kita ni? Bi tahiyyatin, dengan satu penghormatan. Apa penghormatan tu? Salam lah. Apa penghormatan tu? Salam. Salam. Okey. Maka fahayyu. Fahayyu, maka hormatilah oleh kalian. Gitulah terjemah. Terjemah dia panggil apa? Terjemah mufak ibarah. Fahayyu, maka memberi hormatlah. Ini balaslah kehormatan oleh kalian bi ahsana minha. Bi ahsana mamnu' min as-sarf. Dengan sebaik-baik minha min at-tahiyyah. Amin. Dengan pembalasan yang lebih baik minha daripada tahiyah, au rudduha, ataupun membalas oleh kalian akan dia akan tahiyah. Okey. Jadi assalamualaikum. Balas saja rudduha sini waalaikumsalam. Nokta. Kalau ahsana minha, ahsana min tahiyah, kita akan kata waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dipanggil assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, itu rudduha. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, itu ahsana minha. Begitu. Jadi jawab salam hukum dia wajib, memberi salam sunat. Menjawab salam hukum dia wajib fardu ain. Hukum dia salam, hukum dia adalah wajib fardu ain kalau menjawab salam. Memberi salam tu sunat. Surah An-Nisa tu. Oh, surah An-Nisa ni. Ya, dos. Oh, betul lah surah An-Nisa. Oh, gitu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tu kat bawah tu. Ai bi ziyadatin 'alaiha, iaitu tambah atasnya atas tahiyah tu. Fa idza qala lakum ahadun, maka apabila telah berkata bagi kalian oleh seseorang, assalamualaikum warahmatullah, bila kata begitu, faqulu, maka berkata oleh kalian, waalaikumsalam, waalaikumlah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Gitu tu dia kata aurudduha, ataupun membalasnya saja tanpa ada ziyadah. Kama sallama alaikum, seperti memberi salam oleh seseorang ke atas kalian, min ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan. Iaitu contoh assalamualaikum, dia pun waalaikumsalam, nokta. Itu rudduha. Tapi tambah tu waziyadatu sunnatun, dan penambahan lepas daripada salam tu itu sunat. Waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah tu sunat. Orang bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, kita bagi salam, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Wabarakatuh tu sunat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Kita pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Itu tambahan. Waraddu wajibun fi asli salam, dan bermula membalas salam tu wajib pada asal salam. Asal salam tu raddu, iaitu raddu bila ziyadah. Balas semula salam tanpa ada tambahan. Itu yang wajib. Itu asal dalam salam. Adapun lebih-lebih itu sunat. Tu dia kata waqala Qatadah, tu telah berkata Qatadah, az-ziyadatu lil muslimin, tambahan salam tu bagi orang Islam, waraddu li ahli sunnah. Dan menjawab salam tu bagi ahli sunnah. Intaha dalilul falihin. Syarah kepada Riyadhus Salihin. Habis. Wathalithu wasittuna, dan bermula yang ke 63 tu khabar tashmitul atisi. Tashmitul atisi. Tashmit ni ialah jawab bersin. Yarhamukallah tu. Istilah dia tashmit. Al-atisi orang bersin. Tashmitul atisi idhafat masdar kepada maf'ul. Syammata yushammitu tashmitan. Wa fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari, dan dalam hadis yang telah meriwayatkan akan alladhi fa'il oleh Bukhari, fa'il. Dalam hadis yang telah riwayatkan oleh Bukhari, dia kata idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu rahimakallah. Kalau kita selalu yarhamukallah, boleh belakalah. Asal pada makna rahimakallah tu jadi fi'il madhi, yarhamukallah fi'il mudhari'. Idza atasa ahadukum, apabila telah bersinlah fa'il oleh salah seorang daripada kalian. Wa hamidallahu, dan telah memuji ia man itu, ia ahadukum tu maf'ul bi Allah, akan Allah. Jawab kana, niscaya adalah ia. Tu. Adalah ia tu, mana isim kana dia? Isim kana muakhar kat belakang tu. Ayyakula tu isim kana, takwil masdar, haqqan ni khabar kana muqaddam. Adalah hak ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, yang sifat sami'ahu, sifat bagi muslim, yang mendengar ia muslim, akan hamdallah tu, akan pujian Allah tu. Ayyakula takwil masdar, qauluhu, jadi isim kana muakhar. Ayyakula, bahawa berkata ia muslim, lahu baginya, bagi ahadikum, dia kata maqul qaul rahimakallah. Mudah-mudahan merahmati akan ika oleh Allah, ataupun dia panggil yarhamukallah. Begitu. Hadis ni kita tengok sikit riwayat siapa ni. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, tapi dengan ucapan yarhamukallah, yarhamukallah. Tengok. Ini dalam Sahih Bukhari yarhamukallah. Dalam Sahih Muslim juga yarhamukallah. Dalam Sunan Tirmizi juga yarhamukallah. Dalam Sunan Abi Daud juga yarhamukallah. Dalam Musnad Ahmad juga, dalam Musnad Ahmad yarhamukallah. Yarhamukallah belakang ni. Boleh jadi jatuh kot ni. Jatuh kot. Ataupun kalau tak jatuh pun, dia riwayat secara makna lah. Sebab dia kata riwayat Bukhari, tapi Bukhari tak riwayat gitu. Riwayat Bukhari dia kata riwayat dengan yarhamukallah. Dengan ya, ada ya mudhara'ah. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. والرابع والستون والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.